Nama sejahtera kepada guru-guru, adik-adik forum, saudara dan saudara yang menonton forum yang diadakan hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta kerana dapat meluangkan masa untuk menyertai program forum ini. Sebelum kita memulakan forum ini, saya ingin memberikan keterangan terhadap tajuk bagi sesi forum ini, iaitu media sosial pembangkit perkembangan sastra negara atau sebaliknya. Sastra adalah manifestasi artistik berdasarkan penggunaan kata dan bahasa tulisan dan lisan. Ia juga merupakan nama subjek akademik atau nama teori yang mengaji karya sastra. Kata sastra berasal dari literatura Latin. Istilah ini juga merujuk kepada semua fondasi sastra, utamanya dari negara bahasa daerah. Sebagai tambahan, ia juga digunakan untuk merujuk kepada kumpulan karya yang berkaitan dengan subjek tertentu. Dilihat dari aspek Malaysia pula, kesusastraan Malaysia lebih kepada bertujuan untuk mewujudkan satu identiti kebangsaan. Kantongan sastra Malaysia adalah ditulis menggunakan bahasa Melayu, dan penulis bukan sahaja berbangsa Melayu, tetapi berbidang kaum. Isi kandungan sastra yang dihasilkan oleh para penulis ini berlatar belakangkan masyarakat Malaysia yang bertemakan nilai-nilai berbagus. Selain itu, sastra Malaysia juga merangkumi persoalan dan nilai yang berteraskan prinsip hukum negara. Oleh hal demikian, sastra Malaysia telah membangkitkan nilai patriotisme dalam kalangan warga negara Malaysia dan tradisi penulisan sastra Malaysia hendak terus dipelihara oleh generasi muda hari ini. Antara cara yang berkesan ialah melalui media sosial yang banyak digunakan oleh generasi muda hari ini. Dalam sesi forum ini, kita akan membincangkan isu-isu ini dengan lebih lanjut dan teliti. Pada sidang hari ini, sebelum saya menggunakan sesi forum ini, saya ingin memperkenalkan adik-adik panel yang hadir hari ini. Adik panel yang pertama ialah saudari Dashini dari kelas MC. Apa khabar saudari Dashini? Terima kasih saudara pengerusi, saya baik-baik saja. Terima kasih. Adik panel yang kedua ialah saudari Komchen dari kelas 6AD. Apa khabar saudari Lucian? Selamat sejahtera, kabar baik saudara pengerusi. Terima kasih. Dan seterusnya adik panel yang ketiga ialah saudara Brandon Chankala dari kelas 6AD. Apa khabar saudara Brandon? Salam sejahtera, kabar baik pengerusi. Terima kasih. Sebelum mengakhirkan kata-kata pengenalan ini, saya ingin memperkenalkan peraturan yang perlu dipatuhi oleh para ahli panel semasa sesi forum ini dilakukan. Forum ini akan dijalankan dengan menggunakan bahasa Melayu. Forum ini dijalankan dalam bentuk berbicara dan masa diberikan adalah 20 minit. Para peserta tidak dibenarkan untuk menimbulkan perkara-perkara politik. Para peserta hendak membukakan kamera sepanjang forum dijalankan. Selepas pengenalan daripada adik-adik panel, kembali kepada topik forum hari ini tentang media sosial pembangkit perkembangan sastra negara atau sebaliknya. Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya untuk mempersilakan saudara Dashini untuk menjelaskan apakah sebenarnya dengan media sosial dan sastra negara. Selain itu, apakah hubungan antara media sosial dengan sastra negara sehingga media sosial dapat menjadi pembangkit penyebaran sastra negara? Dipersilakan. Salam sejahtera kepada hadirin yang dihormati. Terima kasih untuk soalan tersebut saudara pengerusi. Karya dalam bidang kesusastraan tersiar dalam banyak saluran dan telah mendapat sokongan daripada rakyat Malaysia kerana ia bermanfaat untuk jiwa dan minda. Pada masa kini, penggunaan media sosial amat terkenal di Malaysia seperti Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Kini, Facebook menjadi salah satu media sosial yang terkenal di seluruh dunia. Ciptaan Mark Zuckerberg dan kawan-kawannya pada tahun 2004 ternyata menjadi media unggul. Facebook berfungsi sebagai perantara manusia kini. Secara purata, pengguna Facebook dari umur 10 sehinggalah 60 tahun tertarik kepadanya kerana maklumat terkini boleh diperoleh dengan mudah, pantas dan secara percuma. Berdasarkan pengamatan penulis, Facebook turut dimuatkan dengan karya-karya kesusastraan.
Di negara kita juga terdapat beberapa individu yang memilih Facebook sebagai media untuk berkongsi karyanya. Sebagai contoh, Dewan Bahasa dan Pustaka, dikenali sebagai DBP, merupakan badan pemerintah yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan penggunaan bahasa Melayu dan sastra berbahasa Melayu di Malaysia. Dewan Bahasa Kau Obor Kebangsaan, restu dari jiwa pahlawan. Nyala membakar semangat rakyat kau abadi dan keramat. Erti penubuhan DBP pada tahun 1956, iaitu setahun sebelum kemerdekaan, mempunyai erti yang simbolik. Tempoh 1 tahun memberikan ruang badan itu dipersiapkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya merancang bahasa yang bakal menjadi bahasa negara apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dasar langit terbuka, keadaan dunia tanpa sepadan, globalisasi dan sikap liberal dan permisif dalam kalangan pengguna bahasa turut menjadi cabaran kepada DBP. Secara proaktif, DBP telah mula memberikan perhatian besar kepada pemupukan bahasa dan sastra Melayu melalui bidang teknologi canggih. Penerbitan elektronik dan digital secara besar-besaran bagi bahan ilmu dan kreatif di samping meneruskan penerbitan bercetak menjadi salah satu strategi utama DBP. Pemanfaatan pelbagai pelantara dan media sosial dalam pengembangan bahasa, sastra dan ilmu telah mula memperlihatkan kesan positif termasuk pelibatan khalayak di peringkat antarabangsa. DBP kini menggunakan Facebook sebagai alat perkongsian untuk menyebarkan sastra negara dalam media sosial. DBP turut mendapat sokongan daripada rakyat Malaysia sehinggalah peringkat antarabangsa. Pelbagai artis juga telah didedahkan bakatnya melalui Facebook tersebut. Akhir sekali, tidak dapat dinafikan bahawa sosial media pemakin perkembangan sastra negara. Pada sudut pandangan saya, sangat jelas bahawa peranan DBP memainkan peranannya dengan bertanggungjawab untuk merealisasikan hasrat mereka, iaitu menyebarkan keindahan sastra negara supaya sastra negara dapat berkembang dan membengkang tempat yang kukuh dalam hati generasi yang muda. Sekian. Setakat ini sahaja saudara pengerusi pendapat saya tentang sosial media pemakin sastra negara. Saya serahkan semula kepada pengerusi. Terima kasih kepada ahli panel pertama. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang tarikh sastra dan media sosial yang pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik dari ahli panel pertama. Terusnya, izinkan saya untuk menjemput saudara Ling Sheng untuk memberikan penjelasan bahawa bagaimanakah saluran sastra terdahulu bertukar menjadi media sosial hari ini. Dipersilakan. Salam sejahtera, terima kasih saudara pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, soalan yang amat menarik daripada pengerusi pada hari ini. Pada pendapat saya, karya sastra merupakan pemikiran pengarang yang diterjemahkan ke dalam bentuk teks, dan teks pula secara hakikatnya difahami sebagai sebuah bahan bercetak, seperti buku atau majalah. Namun begitu, dalam konteks masyarakat internet hari ini, mereka turut memahami bahawa teks juga boleh dipindahkan ke bentuk media baru dengan bantuan internet seperti e-book, blog, dan media sosial. Teknologi media baru yang berkembang maju menerobos kekangan antara sistem komunikasi tradisional dan bentuk komunikasi yang muncul. Kemunculan media baru telah mewujudkan media sosial yang telah diutamakan untuk memajukan perkembangan sastra di negara kita. Andrew Kaplan dan Michael Helen pula mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kumpulan aplikasi berasaskan internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0. dan yang membolehkan penciptaan dan pertukaran. Sastra secara beransur-ansur muncul di depan orang dalam bentuk yang pelbagai,
dan menyampaikan media komunikasi multimodal dan multidimensi. Satu bentuk sastera baru telah muncul seperti novel internet. Sastera Melayu di tanah Melayu telah berkembang dengan sangat perlahan di bawah keruntuhan kolonial. Sehingga penerbitan biografi dan catatan perjalanan Abdullah pada abad ke-19, kesusasteraan Melayu telah mengalami perubahan yang besar. Tetapi sejak itu, kesusasteraan Melayu merosot lebih daripada setengah abad. Pada awal abad ke-20, gerakan pemodenan dimulai di Timur Tengah. Di bawah pengaruhnya, beberapa intelektual di tanah Melayu telah mencipta karya sastera. Pada tahun 1930-an, cerpen telah muncul di tanah Melayu. Sastera Melayu telah memasuki era perkembangan baharu selepas Perang Dunia Kedua. Pada bulan Ogos 1950, para penulis Hamazah, Musuri, Mas dan Dimi Asmara telah menubuhkan barisan penulis pada 50-an. Selepas tahun 1958, Dewan Bahasa Pustaka memanjurkan pertandingan mencipta sastera untuk mengembangkan penciptaan sastera. Pada abad ke-21, ahli komunikasi lisan, bertulis, bercetak, elektronik sehingga sekarang, komunikasi dalam jaringan iaitu media sosial digunakan di negara kita untuk menyebarkan sastera bagi mendapatkan makna sastera yang sebenarnya. Terima kasih, kembali kepada saudara pengerusi forum. Terima kasih kepada saudara Cik atas penjelasan yang jelas dan teliti. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel yang ketiga. Saudara Brendan, bagaimanakah sosial media dapat membantu beberapa negara hari ini? Silakan saudara Brendan. Selamat sejahtera dan salam muafakat Johor. Terima kasih saudara pengerusi. Sahabat-sahabat adik tanya dan sidang hadirin yang dihormati. Persoalan, bagaimanakah sosial media dapat menjadi pembangkit sastera negara merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji. Sebenarnya, istilah sosial media merupakan perkataan lazim yang kita jumpa pada era globalisasi hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, kita dilahir di era teknologi yang begitu canggih pada hari ini. Maka, kita harus menerima perubahan ini dengan mengikut jejak langkah untuk mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam kehidupan kita seharian. Untuk tajuk hari ini, saya percaya sosial media merupakan pembangkit sastera negara kita. Era teknologi maklumat telah mengubah wajah sastera Melayu dari bentuk lisan dan bercetak kepada bentuk sastera cyber menerusi kemudahan internet. Selain itu, lisan dan bercetak kepada bentuk sastera cyber menerusi kemudahan internet. Selain itu, sastera cyber atau boleh dikatakan sastera yang wujud dalam internet mempunyai kecapaian segera dan meluas. Karya cyber lazimnya bersifat dinamik, boleh dioversai dari bila-bila rasa. Jika dipandang dari segi bentuk pula, karya cyber dipersembahkan dalam bentuk multimedia, hasil gabungan 3 dimension, yakni teks, grafik dan audio. Tambahan pula, hari ini secara konservatif, terdapat lebih daripada 542 laman web khusus untuk sastera cyber Melayu di internet. Dengan menggunakan aplikasi Google pula, kita tak akan mendapati lebih daripada 2,620,000 bahan berkaitan dengan sastera. Secara tidak langsung, mempamerkan betapa besarnya dunia sastera di laman web. Pada perspektif yang lain, hari ini sastera cyber menjadi satu fenomena yang tidak dapat dipandang ringan. Sastera cyber tidak bermaksud maklumat mengenai buku, karya, penulis atau informasi semata-mata, tetapi meliputi debat dan wacana juga. Sastera cyber mempunyai komuniti sastrawan yang sendiri. Terdapat sebahagian besar daripada mereka tidak terkenal di dunia nyata sebagai penyair atau penulis atau juga novelis. Namun dalam dunia maya, mereka mempunyai pengikut dan pembaca yang banyak. Dalam internet, keberbagai genre dan komuniti yang ada membolehkan pengunjung berkarya
dan menikmati karya orang lain secara bebas dan terbuka, menjadikan laman sastera tersebut menarik untuk dikunjungi. Bagi penulis-penulis baru dan belum kejiduannya untuk meyakinkan penerbit besar pula untuk menghasilkan terbitan sendiri atau dalam bentuk buku atau majalah, ini merupakan satu langkah alternatif yang baik dan mempunyai impak yang sangat besar kepada mereka. Dari segi yang lain, sastera yang disebar melalui internet dapat melakukan penerbitannya lebih pantas dan cepat, dijual dalam harga yang murah, liputan pembaca yang lebih luas di seluruh dunia, canggih dan cara bersebahan yang moden. Seiring dengan era teknologi maklumat, pihak Badan dan Institusi Bahasa dan Sastera atau Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) harus bijak memanipulasikan internet dalam usaha membangunkan sastera ke dunia yang lebih sejahtera. Kesimpulan, walaupun sastera cyber di negara kita masih menghadapi berbagai masalah dalam usia yang masih muda, namun kita tidak harus dijadikan alasan kita untuk mengabaikan dan atau memandang sepi akan perkembangan sastera cyber di Malaysia. Sesungguhnya, mereka yang tidak mengikuti perkembangan teknologi maklumat akan ketinggalan pada zaman moden. Setakat ini saja, saudara pengurusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Brandon Alipeno kita yang ketiga untuk memberikan penjelasan terhadap soalan yang disampaikan. Saya memang tertarik kepada pandangan Alipeno bahawa sosial media sebenarnya banyak memangkin perkembangan sosial negara terutamanya dalam kalangan generasi muda. Hal ini kerana sosial media telah memberi banyak kemudahan kepada rakyat Malaysia supaya mereka tidak perlu pergi ke perpustakaan pun boleh menikmati kata-kata proses yang disampaikan oleh para penyair. Selain itu, saya juga sangat bersetuju terhadap pandangan yang dikemukakan oleh saudara Brandon, iaitu sastra cyber menjadi satu fenomena yang tidak dapat dipandang ulang. Lihat dari situasi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia hari ini, wabak COVID-19 telah memaksakan norma hidup kita berubah dan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan telah menyebabkan kita susah untuk bertolak ke perpustakaan atau kedai buku. Oleh hal demikian, sastra cyber yang mempunyai berbagai genre sastra dan karya yang mudah dibaca telah pun menjadi perkara yang diambil berat. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, demikian tadi perbincangan menarik menghubung peranan media sosial dalam sastra negara telah menunjukkan bahawa media sosial merupakan antara saluran yang tidak boleh diketepikan dalam memangkin perkembangan sastra negara. Demikian tadi, konklusinya seperti yang dibentangkan oleh para ahli panel bahawa sastra negara tidak boleh diketepikan dan dilupakan oleh rakyat Malaysia, maka hendaklah dipelihara dan diperbaikan dengan menggunakan teknologi maklumat. Sastra negara bukan sahaja karya-karya daripada para penyair, tetapi juga merupakan warisan dan identiti negara kita. Sastra negara telah membawa nilai-nilai murni seperti nilai pluralisme yang merupakan nilai yang hendaklah diamalkan oleh semua penduduk yang tinggal di tanah air ini. Selain itu, dalam perbincangan ini, kita dapat bahawa sosial media telah banyak menyumbang kepada perkembangan sastra negara kita. Penggunaan Facebook, Instagram, Twitter telah pun membangkit sastra negara supaya lebih ramai orang dapat terdedah kepada seni budaya tradisi Malaysia. Pak kata peribahasa, air boleh membawa perahu dan ia juga dapat menimpanya. Media sosial kadang-kadangnya telah menunjukkan kesan-kesan yang sebenarnya seperti sastra negara diejek dan direndahkan secara terbuka di media sosial atau sengaja memurukkan nama baik sastra negara kita melalui media sosial. Oleh itu, pihak berkuasa hendaklah sentiasa melakukan pemeriksaan di sosial media agar warisan negara Malaysia dipelihara. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tajuk forum hari ini. Semoga forum ini menjadi wadah untuk membuat lebih ramai rakyat Malaysia menghargai sastra negara. Harapan saya forum ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkarya dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara.
Saya mewakili ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan pertandingan Pora hari ini. Sekian, terima kasih.